Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur, dan kita masih lagi membincangkan daripada ayat 47 hingga 52. Dan kita masih lagi pada bahagian i'rab yang kita dah ambil minggu lepas, itulah i'rab pada firman Allah, afi qulubihim marad. Yang mana kita kata di sini ialah hamzah istifham dengan makna talabut tasdiq, iaitulah istifham inkari, tawbihi dan ta'ajjub dan istiqbah, soalan dalam bentuk dengan makna mencela golongan munafiqin. So itu adalah i'rab bagi ayat tersebut. Dan kemudian Allah datangkan bal, yang mana bal itu adalah dia kata huruf idrab, ataupun dia adalah bal ialah adatul idrab, ini berpaling, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan afi qulubihim marad, apakah dalam hati mereka ada penyakit, amir tabu, ataupun mereka itu ragu-ragu, am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluh, atau mereka takut Allah dan Rasulnya berlaku tidak adil, bal ulaika humuz zalimun, bahkan mereka itu adalah orang yang zalim. Ini Allah mengatakan hakikatnya bukanlah perkara tersebut yang menjadi isunya, tetapi ia adalah hakikatnya mereka lah orang yang zalim. Sebab itulah mereka tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah irtabu ma'tufah 'ala al-ibtida'. Fi qulubihim marad, itulah jumlah ni jumlah musta'naf, jumlah mubtada'ah. Fi qulubihim marad, amirtabu, dan am di sini kita kata dia adalah ataf kepada fi qulubihim marad. Jadi maknanya jumlah itu jumlah ma'tufah 'ala al-ibtidaiyah. Demikian juga jumlah yakhafun dan juga jumlah dan jumlah yakhafun itu adalah ma'tufah, diatafkan. Kemudian pada firman Allah Ta'ala, wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Idza di sini idza zarfiyah. Idza yang di sini ialah idza zarfiyah, yakni apabila, pada waktu, ketika mana mereka dipanggil oleh Allah untuk mengikut hukum Allah dan Rasulnya, untuk dihukum antara mereka. Jadi ini adalah idza zarfiyah. Manakala kalimah idza pada firman Allah Ta'ala, idza fariqun minhum mu'ridun. So idza yang pertama, idza yang awal, wa idza du'u ila Allah, sejumlah ni ma'tufah kepada jumlah sebelumnya. Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang munafiqin, menjelaskan orang munafiqin ini adalah golongan yang iman mereka hanya di lisan. Mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dan Rasulnya, tetapi apabila mereka, ketika mana, wa idza di sini ketika mana mereka dipanggil, diseru untuk mengikut hukum Allah, idza fariqun minhum mu'ridun. Ni i'rab bagi ayat 48. Idza fariqun minhum, idza di sini idza al-fujaiyah, idza al-fujaiyah, tiba-tiba, tak semena-mena. Sebab apa? Dia satu kejutan lah. Tadi duk kata beriman elok-elok, duk kata beriman mukmin, tiba-tiba bila panggil ikut hukum Tuhan tak mau. So dia adalah satu kejutan, dia adalah satu benda yang kita tak jangka daripada orang mukmin. So dia adalah idza al-fujaiyah, yang bermakna tak semena-mena, tiba-tiba mereka terus kita kata tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
uh, kita masih lagi dalam i'rab ayat seterusnya, ayat 51 52. Dia kata innama macam biasalah dia adalah kafah, ma al-kafah. Innama ma dia panggil ma al-kafah. Sebab apa? Kafah dia menyekat inna daripada beramal. Inna asalnya memasukkan isim, memarfu'kan khabar. Tetapi sebab itu dah yani innama qaulul mu'minina idza du'u. Sesungguhnya perkataan orang mukminin itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya. So dia inna di sini tidak beramal. Sebab itulah dia jadi qaulu. So dan dalam ayat ini innama qaulul mu'minina innama kana qaulul mu'minin kana fi'il naqis di sini naqisah. Qaula ialah khabar kana, sebab tu dia mansub. Dan idza du'u ini juga sama dengan ayat 48. I'rab dia lebih kurang sama dengan ayat 48. Kalau tengok ayat 48 kita dah sebut idza yang pertama ialah idza zarfiyah, dan ayat yang idza yang kedua idza fujaiyah. So sama di sini, idza di sini ialah idza zarfiyah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Yani idza di sini fujaiyah. Zarfiyah. Ketika mana orang mukmin itu dipanggil untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Dan isim kana muakhar. Innama kana qaulal mu'minin, kana qaula kita kata dia adalah khabar muqaddam. Khabar kana muqaddam. Dan isim dia muakhar. Iaitulah pada firman Allah ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sebab an dengan yaqul, an dengan fi'il mudhari' di sini pada ta'wil masdar. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum qauluhum. Yani innama kana qaulul mu'minina sami'na wa ata'na. Itu maksud. Maknanya qauluhum ialah takdir bagi an, dan juga ia adalah ta'wil bagi an dan juga fi'il mudhari'. Sebab sekarang ni an masdariyah. Tayyib. Dan jumlah kana qaulal mu'minin istinafiyah, musta'naf, dia adalah segi i'rab baru, dan dia adalah jumlah i'tiradiyah, yani daripada perkataan Allah Ta'ala innama kana qaulal mu'minin, sehinggalah wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ini adalah jumlah i'tiradiyah, dia merintang di tengah-tengah cerita. Sebab ayat 53 akan sambung balik cerita orang munafiqin. So Allah Ta'ala setelah dia sebut tentang cerita orang munafiqin, sebelum dia habiskan cerita tentang munafiqin, dia selitkan perbandingan antara orang munafiqin dengan orang mukmin. Dan jumlah yahkum tidak ada mahal bagi jumlah du'u fi mahal jarrin mudhafin ilaih, wa jawabu syarti mahdhufun dalla alaihi ma qablahu ay fa innama qawluhum sami'na. Dia macam kita kata tadilah, jumlah idza du'u di sini ialah pada mahal mahal mudhaf ilaih. Dia adalah mudhaf ilaih bagi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah. Dia mudhaf kepada perkataan jumlah sebelumnya mukminin. Tayyib. Jumlah yahkum la mahalla laha. Yahkum ini adalah silah mausul al-harfi an al-mudmar. Dia adalah silah mausul li yahkuma, sebab li di situ dia ada an mudmarah, dia ada huruf an yang dimahdhufkan. Li yahkuma bainahum, yani li an yahkuma bainahum. So jumlah ayat yahkum, yahkuma tidak, dia adalah silatul mausul, kerana an yang mahdhuf ini, an mudmarah ini adalah mausul harfi. Dia adalah mausul harfi. Dia adalah harfus silah,
huruf silah. So jumlah selepas mausul ialah silatul mausul lah, automatik. Wa jumlah sami'na fi mahalli nasbi maqulil qawl. Jumlah i'rab jumlah an yaqulu sami'na wa ata'na. So sami'na fi'il madhi, ata'na fi'il madhi, tapi jumlah dia di sini ialah dia adalah maqulul qawl. Yani dia adalah kata yang kena buat, objek yang kena buat bagi kata kerja fi'il mudhari' yaqulu. Yaqulu. So dia adalah mansub dari segi mahal. Dan jumlah ata'na ma'tuf kepada sami'na. Dan jumlah ulaika istinafiyah. Ulaika humul muflihun. Taib. Adapun pada ayat 52 tidak ada i'rab yang sukar di situ. Macam biasalah, man wa man yuti'illaha wa rasulah. Man di sini ialah man syartiyah, sebab itulah dia menjazamkan fi'il yang datang selepasnya, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi. Semua ini adalah fi'il majzum, fi'il mudhari' majzum dengan man. Faulaika humul faizun, maka mereka lah orang yang berjaya. Syarat untuk berjaya di akhirat adalah taat kepada Allah, taqwa dan takut kepadanya. Kan? So itu adalah jawab syarat. Kenapa dia datang fa rabitah? Sebab jawab syarat bukan daripada jenis syarat. Sebab jawab syarat adalah isim, maka datang faulaika. Sebab dia nak sambung syarat dengan jawab syarat. Disebabkan jawab syarat bukan daripada jenis syarat, maka di situ wajib ada fa dari segi tata bahasa, seperti yang telah dimaklumi. Baik. So itu dari segi i'rab, harap semuanya jelas, tidak ada iskal di situ dari segi i'rab. Nahwu jelas. Adapun dari segi makna ijmali ayat. Makna ijmali ayat ini turun ataupun sebab nuzul ayat. Sebab nuzul ayat. Sebahagian riwayat menyebutkan ayat ini ada sababun nuzul, iaitulah seorang lelaki munafik namanya Bishr telah bergaduh atau bertengkar dengan seorang lelaki daripada Yahudi. Lalu lelaki Yahudi ini mengajak supaya diadakan pengadilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lelaki Yahudi manakala lelaki munafik tadi pula nak ajak supaya peradilan itu dilakukan kepada Ka'ab al-Ashraf, iaitulah ketua Yahudi Madinah. Jadi terbalik, orang Yahudi nak pergi dekat Nabi, orang munafik tadi nak pergi dekat Yahudi. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahawa golongan munafiqin ini mereka golongan yang berpura-pura beriman dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi bila datang masa-masa yang memerlukan keimanan mereka itu dizahirkan, mereka gagal. Sebab apa? Iman mereka bukan iman yang sejati. Iman mereka hanya iman dakwaan, iman pura-pura. So bila datang situasi yang memerlukan kita bertindak mengikut iman, maka mereka tidak mampu bertindak mengikut iman. So dari segi makna ijmali ayat ini turun berkenaan dengan pertengkaran tadi, orang Yahudi dengan munafik tadi. Maka turunlah ayat ini menjelaskan keburukan dan kejelekan golongan munafiqin. Dan seterusnya Allah membuat perbandingan antara golongan munafiqin dengan golongan mukminin daripada ayat 47 hinggalah ayat 52. So sebab nuzul bagi ayat 47 hingga 52 inilah dia. Sebab itulah dia dikira satu tema ataupun satu tajuk dalam ataupun satu perenggan dalam surah An-Nur ini. Kita terus pergi kepada tafsiran ayat. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 48 Allah Ta'ala menjelaskan, memberitahu kepada kita tentang sifat orang munafiqin, yang mana sifat mereka tidak lain tidak bukan menzahirkan apa yang tidak mereka simpan dalam hati mereka. Mereka menzahirkan iman tetapi menyimpan dalam hati mereka kekufuran. Sebab itu Allah Ta'ala kata wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul.
isyarat kepada iman mereka hanyalah qaul. Isyarat bahawa iman mereka hanyalah dengan ucapan, tapi tidak ada tasdiq dalam hati. Sedangkan iman itu seperti yang telah kita tahu terdiri daripada 3 bahagian, 3 komponen utama, iaitulah i'tiqad dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Golongan munafiqin, iman mereka tidak lebih daripada ucapan dengan lisan. Tidak ada i'tiqad dalam hati, dan kebanyakan amalan juga tidak ada. Misalnya dalam ayat ini kita akan nampak yang hilang pada mereka, yang zahir di sini ialah amalan. Iman, amalan tidak ada. Maka dengan itu tidak sahlah lagi iman mereka. Kerana iman mesti terdiri daripada 3 komponen tersebut. Dan sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah membantah pendapat golongan karramiyah yang mengatakan iman hanyalah qaul. Kerana kalau kita kata iman itu qaul, iman hanya ucapan lisan, mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya orang munafiqin mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Adakah kita nak kata orang munafiqin mukmin? Tidaklah. Kan? So pendapat Murji'at Al-Karramiyah adalah pendapat yang sangat-sangat batil. Walaupun Karramiyah bersetuju dengan jumhurul ummah bahawa orang munafiqin tetap diazab di akhirat kerana tidak ada elemen tasdiq dan amalan, tetapi dari segi definisi mereka kepada makna iman adalah definisi yang batil, kerana dia melazimkan kelaziman yang batil. Dan kaedah mengatakan butlanil malzum, butlanil lazim yadullu ala butlanil malzum. Kebatilan lazim menunjukkan kebatilan apa yang dilaziminya. Kan? Jadi maknanya kita kata ayat ini di antara ayat yang menjadi dalil di sisi ahli sunnati wal jamaah bahawa iman bukan terhad kepada ucapan, bahkan termasuk dalamnya amalan. Termasuk dalamnya amalan zahir, amalan anggota badan yang merupakan natijah dan hasil daripada amalan hati. Sebab itulah nanti Allah akan relate ketidakadaan iman amalan mereka ini dengan kehilangan iman dalam hati atau kehilangan amalan hati, seperti yang akan datang. So Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini memberitahu kepada kita berkenaan dengan sifat orang munafiqin, bahawa mereka hanya menyebut dengan lisan mereka, kami beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan kami taat. Mereka juga kata kami taat. Thumma, kemudiannya, setelah mereka membuat pengakuan tersebut, setelah mereka mengisytiharkan diri mereka Islam, jadi thumma yadullu ala tarakhi. Thumma menunjukkan benda tu tak mestinya berlaku segera. Kemudian akan ada datang masanya kamu akan tahu orang munafiqin. Yatawalla fariqun minhum, sebahagian mereka berpaling. Yatawalla thumma tudbiru kullu ta'ifatin minhum. Ayat ni Tuhan kata thumma yatawalla fariqun minhum, bukan bermakna hanya sebahagian orang munafiqin yang berpaling daripada, bukan makna ayat ni hanya sebahagian orang munafiqin yang berpaling daripada perintah Allah, bukan. Thumma yatawalla fariqun minhum, ay min di sini kalau kita faham daripada perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, thumma tudbiru kullu ta'ifatin minhum min ba'di ma qalu hadha al-qawl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tad'u ila al-muhakamati ila ghairihi khasmaha. Dia kata setiap orang daripada puak golongan munafiqin, maknanya kita akan dapati tidak setiap golongan munafiqin ni akan ada jenis yang macam ini, akan ada jenis yang macam ini. Jadi setiap puak mereka, setiap orang munafiqin, minhum di sini, min kita boleh faham min sebagai lil bayanil jins, untuk menjelaskan jenis, bukannya min
tab'id, sebab ayat ni menunjukkan semua mereka. Kerana kita jelas bahawasanya yang menyelisihi perkara ini bukan sebahagian orang munafikin, tetapi sebahagian mereka. Atau kita kata ayat ini maksudnya ialah yatawalla fariqun minhum, sebahagian ataupun sepuak daripada mereka yang menzahirkan perkara tersebut, walaupun kesemua mereka ada kesediaan untuk melakukannya. Dari segi menzahirkan benda tersebut sebahagian, tetapi dari segi hakikatnya setiap orang munafikin bersedia untuk berpaling daripada hukum Allah Ta'ala. Ya. Kalaupun dia tidak buat secara action, tindakan, tetapi dalam hatinya memang dia bersiap siaga. Bila-bila masa dia boleh buat. Cuma ada di kalangan mereka yang telah buat dan ada yang akan buat. Dan setiap mereka bersedia untuk buat benda tersebut dan memang dalam keadaan mampu dan sanggup untuk melakukan perkara tersebut. Thumma yatawalla fariqun minhum, kemudian berpaling setiap golongan daripada mereka itu setelah mereka mengatakan ucapan ini, kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menyeru untuk berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang yang beriman. Maksudnya kata Allah Ta'ala, walaysa qailu hadhihi al-maqalah, yani qawlahu amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na bil mu'minin litarkihim al-ihtikama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa i'radahum anhu wa i'radihim anhu idza du'u ilaih. Maksudnya kata Ibnu Jarir Tabari, orang yang mengatakan ucapan ini di sisi Allah Ta'ala tidaklah beriman. Wa ma ulaika bil mu'minin. So Allah menafikan, Allah tidak namakan orang munafikin sebagai mu'minin. Dan ini adalah bantahan jelas kepada pendapat Karramiyah yang mengatakan orang munafik itu mukmin. Dia kata wa ma ulaika. Ma di sini ma nafi. Wa ma ulaika bil mu'minin. Sama sekali bil mu'minin. Walaupun ayat itu boleh je Tuhan kata wa ma ulaika mu'minin. Kan? Tidaklah mereka itu orang yang beriman, tapi datang bisik menegaskan kita kata memang tidak ada iman langsung. Menafikan secara kuliah, takkid bahawa memang tidak ada iman langsung. Wa ma ulaika bil mu'minin. So menafikan iman di sini, nafikan iman apa? Ini menafikan aslul iman. Menafikan asal iman. Menafikan asal iman. So ayat ini bukan lagi berbicara tentang menafikan kesempurnaan iman, tetapi dia melibatkan kufrun akbar, mukhrijun anil millah. Kufur besar yang mengeluarkan daripada agama. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kata Ibnu Jarir, mereka meninggalkan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpaling daripada baginda apabila diajak untuk berhukum kepada hukum baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana di antara syarat sah tauhid ialah ta'ah mutlaqah, taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mestilah ada ketaatan yang mutlak, yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang ragu-ragu akan perkara ini, maka terkeluarlah dia daripada daerah Muslim, dan dia termasuk dalam golongan kafir, dengan kafir. Okey. So ini di antara masalah yang dibahaskan para ulama berkenaan hukum orang yang berhukum kepada selain hukum Allah tabaraka wa taala, yang sanggup meninggalkan hukum selain daripada hukum Allah tabaraka wa taala dan berhukum dengan hukum makhluk, hukum yang dibuat oleh makhluk yang berlawanan. Jadi maknanya orang munafikin ni adalah kafir. Yalah, orang munafikin kafir lah. Memanglah. Kenapa Allah tak panggil dia kafir? Sebab dia menzahirkan Islam. Sorry. Dia menzahirkan Islam.
Orang munafikin mengucap dua kalimah syahadah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang munafikin memang kafir. Jadi ucapan syahadah dia tu tak dikira. Tak dikira. Dikira untuk hukum dunia, tak dikira untuk hukum akhirat. So kita kan dipahamkan kalau selagi ada kita yang bersyahadah tu, walaupun kita duduk di neraka na'udzubillah min zalik selama beberapa abad ke, and then finally because of the syahadah tu, bagi orang yang betul-betul bersyahadah lah, bagi orang mukmin, bagi orang ahli tauhid, dia tidak akan kekal dalam neraka. Adapun orang munafikin, dia kafir, orang kafir. Dapat syahadah tu cuma superficial lah, bukannya dari hati je. Ya, betul. Orang munafikin, Tuhan kata, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh." Ketika mana datang orang munafiqun bersaksi kamu Rasulullah, Tuhan kata, Allah tahu kamu rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang munafikin bohong. Ayat pertama surah Al-Munafiqun. Kan? Maknanya orang munafikin, dia dalam hati dia tak beriman. Lepas tu kita bincang tadi, yaquluna, mereka hanya sebut dengan lisan, tapi dalam hati mereka tak beriman. Mereka tak percaya Muhammad Rasulullah. Itu orang munafikin, tapi dia berpura-pura Islam dengan dia menzahirkan ucapan syahadah, dengan dia mengaku Muslim. So adakah syahadah dia ini akan bermanfaat untuk dia di akhirat? Tidak sama sekali. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dalam surah An-Nisa Allah dah bagi tahu sesungguhnya Allah akan himpun orang munafikin dan orang kafirin dalam jahannam semua sekali. Dan Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bahkan orang munafikin di bawah daripada orang kafir, paling bawah sekali, yang tak akan keluar dah. Okay. So orang munafikin kafir. Nifaq terbahagi kepada dua. Nifaqun akbar dan nifaqun asghar. Nifaq besar dan nifaq kecil. Yang kita duk bincang orang munafik ini orang yang melakukan nifaqun akbar, iaitulah dia berpura-pura Islam. Dia tidak ada kepercayaan langsung kepada agama Islam, tapi hanya berpura-pura, pretending sahaja. Maksudnya macam puan ni cakap tadi, yang masuk ke neraka and then balik ke syurga tu, itu maksudnya yang fasik lah. Ya, orang fasik, dia Islam. orang fasik lain. Orang fasik kalau dia ada nifak pun, dia nifak yang kedua, nifaqun asghar, nifak kecil. Nifak kecil ni yang macam Nabi sebut, ayatul munafiqi thalath. Tanda munafik itu tiga perkara. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf. Bila dia bercakap dia bohong, bila dia janji dia mungkir. Wa idza khasama fajar, bila dia bertengkar dia cakap benda-benda yang di luar daripada batas. So ini ciri-ciri perangai yang ada pada orang munafikin yang tak sepatut ada pada orang mukminin. Yang mana boleh jadi orang mukminin buat benda itu dalam keadaan dia dihasut oleh syaitan atau terikut syahwat dia. Tapi dia beriman, dia yang percaya dan dia yakin benda tu haram, benda tak boleh. Kan? Tapi orang munafikin memang bagi dia memang dia boleh menipu orang mukmin. Dia buat dengan sedar. Memang dia sengaja. Memang dia hidup dia dengan menipu. Idza haddatha kadzab, memang dia daripada dia mengucap la ilaha illallah sampai sudah dia menipu, bohong. Dia tak percaya apa benda tersebut. Wa idza wa'ada akhlaf, dia janji nak taat kepada Allah dan Rasul. Bila sampai masa dia kena taat, dia tak mau taat. Tujuan dia bersyahadah tu untuk apa, Ustaz? Kalau untuk kepentingan dunia. Ya, kepentingan dunia. Orang munafikin sama ada macam kita dah sebut, ialah dia muncul di Madinah sebab depa ni nak dapat kedudukan dalam masyarakat. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sebenarnya orang bangsawan yang sepatutnya dilantik jadi raja Madinah. Dan Rasulullah datang, kalau dia tak masuk Islam, maka dia akan terusir daripada Madinah sebab orang Madinah semua dah masuk Islam. Semua tak mau, dia terpaksa mengaku Muslim. Kan? Dan mereka ni menjadi tali barut kepada orang musyrikin dan orang kafirin. Seperti dalam peristiwa di membina Masjid Dirar di Quba. Yang mana Masjid Dirar ini
mereka jadikan sebagai tempat malam-malam mereka berkumpul untuk merancang bagaimana cara untuk merosakkan umat Islam, yakni Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kan, menjadi tempat dan mendatangnya mata-mata daripada Byzantine untuk merencana kejahatan. So dia pergunakan masjid, dia bina masjid, tapi masjid itu ialah hakikatnya masjid untuk meruntuhkan iman. So itu Allah Ta'ala suruh baginda Nabi SAW runtuhkan masjid Dirar dan hancurkan masjid Dirar. Kan? Jadi maknanya, dan dinamakan masjid, dia pun tak buah nama masjid Dirar lah, tapi masjidan diraran tu sifat Tuhan bagi kepada masjid tersebut. Dirar maknanya memudaratkan orang lain, masjid yang memudaratkan orang lain. So orang munafiqin kafir. Dan sekarang Allah Ta'ala sebut ciri-ciri yang menyebabkan mereka jadi kafir, iaitulah mereka tidak mau, mereka berpaling, at-tawalli, mereka berpaling, al-i'rad at-tam, mereka tidak ambil kisah dan tidak ambil peduli hukum syarak. Mereka tidak ambil kisah dan tidak ambil peduli hukum syarak. Mereka tak anggap hukum syarak itu sesuatu yang mesti mereka ikut. Jadi sebab itulah orang yang meninggalkan hukum syarak terbahagi kepada dua kategori. Sama ada yang pertama seperti orang munafiqin. Dia berpaling daripada hukum syarak kerana bagi dia hukum syarak tersebut bukanlah satu kemestian. Sama ada dia i'tiqad tak wajib atau dah ketinggalan zaman atau sebagainya, maka inilah hukumnya kufrun akbar, kufur akbar, keluar daripada Islam. Yang kedua, orang yang tinggal hukum syarak kerana syahwat dalam keadaan dia tahu dia berdosa. Yang ini adalah keadaan orang mukmin yang fasik, orang yang memang beriman tapi dia meninggalkan setengah-setengah hukum dalam keadaan dia berdosa, dalam keadaan dia mengaku dia bersalah dan dia ada keinginan untuk bertaubat. Tak? Tapi kita takkan jumpa orang mukmin yang macam ini, yang akan tinggal semua hukum Tuhan. Dia mesti ada hukum yang dia tinggal, tapi ada hukum yang dia buat. Masalahnya, kan? Paling kurang hukum hakam yang asasi, yang memvalidkan dia sebagai Muslim, dia takkan tinggal. Seperti salat, seperti 2 kalimah syahadah. Dia tidak akan buat dosa-dosa yang menjadikan keislamannya terbatal seperti syirik. Dia mungkin ada buat dosa besar, zina, minum arak, judi, makan riba. Mungkin kerana syahwat. Dalam keadaan dia tahu dia dosa. Kan? Tetapi ada pun orang yang buat dosa dalam keadaan dia berpaling, dia tawalla, berpaling, tidak mau lagi mengikut hukum Allah dan Rasul dengan i'tiqad bahawa hukum Allah ini bukan sesuatu yang mesti kita ikut, ataupun boleh saja ikut hukum lain, ataupun dah trend zaman kini, maksudnya hukum Islam tu dah tak lagi trending. So itu adalah yang dibuat oleh orang munafiqin. Orang munafiqin tidak beriktikad mereka wajib ikut perintah Allah Rasul. Mereka hanya sebut je, wa ata'na, kami taat, tapi taat itu bohong. Dalam hati mereka tak i'tiqad pun. Mereka mengaku Muhammad Rasulullah, tapi dalam hati mereka tak i'tiqad pun Muhammad Rasulullah. Yang mana makna i'tiqad Muhammad Rasulullah itu ialah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan baginda Nabi SAW dalam semua perkhabaran baginda. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati Nabi dalam segala apa yang dia suruh. Wajtinabu amma nahahu anhu wazajar, dan menjauhi apa benda yang dia larang. Kan? Jadi maknanya ini 3 rukun syahadah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tidak i'tiqad apa yang Nabi bagi tahu sebagai benar, atau dia tidak i'tiqad apa yang Nabi suruh sebagai satu kemestian yang dia kena ikut, ataupun apa yang Nabi larang bukanlah benda yang perlu dia tinggal, maka itu bukan Muslim. Itu bukan Muslim. Kalau dia menzahirkan secara zahir macam dia ikut, tapi dalam hati dia tak i'tiqad, itulah yang panggil munafik, berpura-pura Islam. Masalahnya kita di zaman kita ni ada segolongan manusia menggelarkan diri mereka sebagai non-practicing Muslim. Kita dapati wujud golongan ini.
Kan? Golongan yang mengaku kata saya Muslim tapi saya tidak lagi beramal dengan Islam. Kalau kita kata you tak solat, saya memang jenis tak semayang. Saya memang jenis tak solat, dia kata. I'm not the praying Muslim. Dia ada pula lah ni trend macam tu. I'm not a praying Muslim. I'm not a fasting Muslim. I'm a non-religious Muslim, dia kata. Saya bukan orang yang Muslim yang beragama, Muslim yang kuat. Kita kata memang you are non-religion. Ya, golongan liberal lah misalnya. Kan? Kita kata dekat dia, you memang bukan Muslim. Sebab kalau dah sampai ke tahap itu bukan Muslim, itu kafir. Ini dia panggil at-tawalli at-tam, berpaling sepenuhnya daripada Islam. Al-i'radu tam 'anid din, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Perkara ke-10 yang disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam Pembatal Keislaman, Nawaqidul Islam. Berpaling sepenuhnya daripada agama, tidak lagi belajar dan tidak lagi beramal. Macam ada orang masuk Islam, mana nak kahwin, lepas tu hidup dia tak ada beza macam sebelum dia Muslim. Kan? So kita kata dari segi hukum dia munafik, menzahirkan kalimah syahadah tetapi tidak beramal dengan hukum Islam. Kalau kita tahu keadaannya, kalau dia menzahirkan keadaan tersebut kepada orang ramai, maka jelaslah bahawa dia kafir. Kan? Tapi kalau dia tidak menzahirkan perkara tersebut, depan orang mungkin dia semayang, tapi bila dia seorang-seorang dia tak ada kisah pun nak semayang, maka kita kata yang tu jelaslah kekufurannya. Kan? Baik. Dan sebab itulah dalam Islam kita kena faham, kita ada hukum mahkamah. Hukum mahkamah dalam Islam berjalan secara zahir, pada hukum zahir. Satu Nabi SAW kata, aku ni manusia, aku hukum mengikut apa yang zahir. Boleh jadi sebahagian kamu, kata Nabi, datang kepada aku dan dia lebih pandai berhujah daripada kawan dia seorang lagi yang menuntut hak. Lalu aku menangkan orang yang pandai berhujah, kata Nabi SAW. Maka Nabi kata, apa yang aku bagi kepada dia, kalau memang hakikatnya dia bukan orang yang berhak dapat benda tersebut, hakikatnya apa yang aku bagi itu ialah sepotong daripada api neraka, maka dia boleh ambil banyak atau sedikit yang dia nak. Kan? Bergaduh berebut tanah. Kan? Tanah tu sebenarnya dari segi hukum asal memang kawan nak seorang lagi punya, tapi kawan tu orang susah, orang miskin, tak ada duit nak upah peguam yang hebat. Kan? Dia pun tak ada pandai dokumen apa semua. Yang kawan seorang lagi pandai, dia palsukan dokumen, dia upah peguam yang hebat apa semua, dia belajar undang-undang apa semua, menang dekat dia dalam mahkamah. So ada kita nak kata tanah itu ialah tanah yang halal dia dapat dekat dia? Dia kata tak, tanah tu tanah haram. Kan? Keputusan qadhi tidak menghalalkan bagi dia apa yang haram. Dan dia sebagai seorang mukmin yang bertakwa, dia kena tinggal dengan keadaan takwa. Sebab itulah orang yang macam ini, ancaman dia akan dibelit dengan tanah itu, dibelit dengan bumi seluruhnya. Tujuh petala bumi, Tuhan akan lilit dia di dalam api neraka nanti. Nasallallahu al-afiyah. Sebab memang payah, sebab dia mendakwa benda yang bukan hak dia. Kan? So hukum hakim tidak menjadikan satu benda yang haram itu halal. So sama juga bagi seorang, contohlah kita kata ada seorang wanita kahwin dengan seorang lelaki orang putih. Dia tahu hakikat suaminya macam mana. Suaminya masuk Islam hari tu hanya nak daftar sebab nak kahwin. Lepas tu bila dah daftar kahwin, dia ajak suami dia hidup sebagai cara Muslim, sampai dia kata tak nak, I akan stay seperti I sebelum Muslim. Kalau sebelum tu, kalau dia atheist, dia atheist lah. Kalau dia non-religious, dia non-religious lah. So dia nak kekal dengan cara hidup dia, dengan clubbing dia, dengan pergi pub dia, dengan drinking dia, dengan apa semua dia. Dia tak nak pun i'tiqad benda-benda tu haram. Kita orang luar, kita tak tahu. Si fulanah ini tahu hakikat suami dia. Dia sebagai wanita muslimah, mukminah, dia kena bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan dia kena faham suami dia ni tidak sah sebagai suami dia sebab dah kafir. Ya, dia kena minta cerai.
Walaupun dengan minta cerai, walaupun dengan minta fasakh. Kan? Hakikatnya, dari segi hakikat di sisi Allah Ta'ala, memang nikah dia dah batil daripada awal pun. Cuma pada pandangan manusia nampak macam sah lah. Kan? Pada pandangan manusia nampak macam sah. Kan? Sama juga orang yang kita tahu kata dia ni memang berakidah dengan akidah kufur, buat something yang tidak boleh dibuat melainkan oleh orang Islam, sembelihan ke apa ke, tak boleh lah kita kata. Yang tahu dia tak boleh ikut apa yang orang lain tak tahu. Orang yang tak tahu mereka diberi uzur. Macam juga orang munafikin di zaman Nabi, ada majoriti sahabat tak tahu orang ini orang munafikin. Sebab itu bila kita dah ambil dari itu dalam cerita Qissatul Ifki, kita dah sebut macam mana berlakunya pertengkaran dalam kalangan para sahabat. Dan yang rajihnya ialah Nabi tidak hukum Abdullah bin Ubay bin Salul dengan hukuman di dunia, kerana memang tak boleh nak sabit kesalahan dia sebab dia cukup licik. Dan kita dah cerita macam mana Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyebarkan Qissatul Ifki bukan secara sarih, kan? Dia hanya trigger ayat dia yang kita dah bincang itu. Macam mana dia kata? Dia kata tengok bini Nabi hampa semalaman dengan lelaki ni, apalah yang jadi malam tadi. Dia tak kata Aisyah berzina macam itu, tak. Kan? Jadi nak hukum dia, pertama saksi tak ada sebab dia cakap, orang kata khabar angin. Kan? Kalau tanya dia pun dia kata saya tak cakap, saya pun dengar maling kata. Macam yang berlaku dalam surah Al-Munafiqun. Kan, bila dia kata lepas ni kita akan halau Muhammad nak pergi perang ni, dia akan kalah, kita halau dia. Seorang sahabat dengar, dia beritahu Rasulullah, kata Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul kata macam ni. Nabi kata ada saksi tak ada. Dia panggil Allah bin Ubay bin Salul, betul yang hang kata macam ni? Dia kata demi Allah aku tak kata. Jadi semua orang dah pandang serong pada sahabat yang report ni. Dia kata hang ni kaki report, kan? Tak betul, kan? Macam mana dia ni orang baik, orang bagus, bangsawan, kan? Secara pada pandangan majoriti orang Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul orang baik, orang bagus. Dia Islam betul. Dia pura-pura dia munafik. Dia rasul munafiqin, ketua orang munafik, kan? Memang dia mengharapkan dia Islam, kan? Tapi sebab tu Nabi kata, kalau boleh aku nak cari siapa yang boleh buat mai kepala dia kepada aku. Anak dia kata aku boleh buat ya Rasulullah, aku anak dia, aku boleh balik, aku boleh bunuh dia lah ni juga. Tapi Nabi kata nanti orang cakap kata aku bunuh sahabat aku sendiri. Aku tak nak nanti orang lain, orang yang tak tahu duduk sebenar perkara Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kita tak ada bukti, kita tak ada saksi, majoriti orang tak kenal dia. Yang orang kenal dia orang bagus, orang baik. Dialah sebenarnya yang the designated king of Madinah. Tapi Masya Allah dia bagus, dia Rasulullah datang, dia sanggup lepaskan takhta dia. Itu yang orang nampak pada dia, itu yang dia zahirkan kepada majoriti manusia. Kita kalau kita hidup di zaman tu pun belum tentu kita ni orang yang akan benci Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah pasal kita dah baca Quran, dah baca tafsir, baca hadis, kita tahulah dia. Tapi orang sahabat Nabi yang hidup zaman tu tak kenal dia macam kita. Allahu Akbar, kan? Kerana pandainya dia bersandiwara. Orang munafik ni pandai sandiwara, kan? Jadi kita tengok macam mana orang munafik ni. Satu surah An-Nur ni tengok daripada awal lagi Tuhan nak cerita pasal orang munafikin. Datang lagi cerita pasal orang munafikin. Sebab orang munafikin is the biggest threat for the Muslim society. Mereka ni adalah ancaman yang paling besar. Macam kita dah kata, surah An-Nur ialah surah yang nak menyusun tata susun masyarakat Islam. Jadi sebab itu dia ihtimam dengan cerita orang munafikin. Pasal orang munafikin adalah ancaman terbesar kestabilan masyarakat orang Islam. Mereka inilah yang selalu jadi punca kepada masalah umat Islam. Daripada zaman Rasulullah SAW lagi, mereka selalu jadi masalah
Daripada cerita perang Uhud sampailah kepada perang Ahzab, sampailah kepada kesudahan hayat Nabi SAW, dan sampailah kita lihat kesannya pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an, apa yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah yang juga munafik. Abdullah bin Sabah Yahudi, pun benda yang sama dia guna. Dia datang, dia mengaku kata dia masuk Islam, kan? Dia munafik. Kita tengok khutbah Abdullah bin Sabah masa dia nak ajak orang memberontak kepada Uthman ibn Affan. Dia kata, zahirkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai tu tu, zahirkan amar ma'ruf nahi munkar, kan? Tapi kita kata, kita tak heran kalau orang Islam zaman tu terpengaruh dengan kata-kata Allah bin Sabah, sebab dia memang menzahirkan Islam. Tapi kita heran hari ni ada orang boleh terpengaruh dengan slogan amar ma'ruf nahi munkar yang dibawa oleh orang kafir, kan? Dulu di AP kata amar nahi munkar, kita buat amar nahi munkar. Oh, di AP bagus, Khalifah Ling Guo Eng, astaghfirullahalazim. Ini bukan cerita politik, cerita akidah. Cerita akidah masyarakat tu teruk, jahil, kan? Maknanya tak sepatutnya. Tak kira lah daripada kem mana pun. Mana boleh you bagi walak orang kafir macam itu, sampai sama kena dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini apa ni, kan? Tapi inilah kita kata, kalau orang munafikin, kalau orang kafir pun masyarakat kita boleh tertipu, apatah lagi orang munafikin di zaman itu yang menzahirkan Islam, menzahirkan wara', taqwa, kan? Lagilah tertipu. Terang-terang kafir ni pun kita duk tertipu saban hari, kan? Tapi kalau orang munafikin itu lebih lagi kita. Itulah Tuhan bagi tahu kepada kita bahayanya orang munafikin. Berapa banyak surah? Surah Al-Baqarah ada cerita 5 ayat pasal orang mukminin, 2 ayat pasal orang kafir, lepas tu balance pasal orang munafikin. Betul tak? Awal-awal turun surah Al-Baqarah ada cerita, maksudnya ada tertib susunan mushaf. Tuhan ada cerita pasal orang munafikin, kan? Sebab orang munafik, surah Ali Imran cerita pasal orang munafikin, surah An-Nisa cerita pasal orang munafikin lagi. Tidak ada surah Madaniyah, surah yang turun di Madinah, melainkan ada cerita pasal orang munafikin. Sebab orang munafikin adalah the biggest threat. Dia adalah ancaman terbesar masyarakat Islam, kan? Jadi orang munafikin ni macam itulah ceritanya. So jangan datang syubhah sekarang ni. Dia kata Nabi SAW, kalau kita kata orang munafikin ni kafir, pasal apa Nabi tak hukum mereka murtad? Kita kata bukan Nabi tak mau hukum, tapi tidak ada bukti dari segi peradilan mahkamah. Dalam mahkamah ada sistemnya. Tapi itu tidak menafikan mereka ini di sisi Allah Ta'ala, wa ma ulaika bil mu'minin. Memang Tuhan kata dia bukan orang mukminin di sisi hukum Tuhan. Di sisi hukum Tuhan, walaupun dari segi hukum zahirnya, selagi mana mereka tidak menzahirkan tindakan kufur yang boleh disabitkan di mahkamah, kita tak boleh nak kita kata tak boleh nak hukum dia dengan hukuman mahkamah. Jadi maksud wa ma ulaika bil mu'minin di sini adalah Tuhan menyatakan, dan ini di antara dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah bahawasanya amalan itu juzuk yang tidak boleh lekang daripada iman. Maksudnya beriktikad bahawasanya kita ini tertakluk di bawah hukum hakam syarak. Ini syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. So kita kata kalau satu orang dia tidak iktikad dia termasuk di bawah undang-undang syariat, atau dia menganggap dia boleh keluar daripada syariat, atau dia menganggap dia ada special kedudukan yang menyebabkan dia tak terkena undang-undang syariat, maka orang ini adalah orang kafir. Kalau dia tidak menzahirkan kekufuran tersebut, kita kata dia orang munafikin. Macam i'tiqad orang liberal, bagi dia undang-undang tidak ada undang-undang syariat, ada undang-undang fuqaha. Bagi mereka tak ada undang-undang yang melazimkan mereka untuk ikut, kan? Sampai ke tahap, dan kebanyakan orang liberal ini telah menzahirkan kekufuran yang nyata.
sebahagian mereka telah bercakap dengan kalimah kufur. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, seperti mana Tuhan sebut dalam surah Bara'ah, surah At-Taubah. Dan mereka telah kufur, dan mereka telah menyebut kalimah kufur, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Yang mereka menzahirkan kekufuran setelah mereka dulunya menzahirkan keislaman. Apakah yang perbuatan mereka di sini? Tuhan kata thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik, setelah itu wama ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Yani apabila mereka, ketika mana mereka disuruh, diminta untuk mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya dalam perkara yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya, mereka berpaling dan sombong diri daripada mengikutinya. Dan ini bersamaan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 60-61. Apa dia pula dah? Jadi apa tak tahu. Siapa dah? Tak ni. Komputer ni jadi apa tak tahu. Saya lagi hilang. Baik. Ayat 60-61 Tuhan kata alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila ila alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Di mana sebahagian ulama mengatakan ayat ni ada relationship, sebagainya menyebut sebab nuzul yang sama antara ayat ini dengan ayat 60-61 surah Nisa. Jadi maknanya macam ayat ini dan ayat surah Nisa turun bersamaan menceritakan peristiwa ini, peristiwa seorang lelaki Yahudi dan seorang lelaki munafik bergaduh. Cuma pada surah An-Nisa dalam riwayat sebab nuzulnya ada tambahan menceritakan bagaimana Umar telah berjumpa lelaki tersebut. Lalu bila Yahudi itu beritahu kepada Umar, dia kata kawan ni aku ajak dia pergi jumpa Muhammad, dia nak ajak aku pergi jumpa Ka'ab al-Ashraf. Maka Umar ambil pedang, Umar pancung kepala dia. Pancung. Enggak. Jadi Nabi tak suruh qisas, tak suruh diat kepada Umar sebab memang terbukti dia munafik dari satu sudut. Okay. Walaupun dari segi satu orang yang murtad, yang memang telah sabit kekufurannya, kan, walaupun dari segi mahkamah kita tak boleh nak hukum dia melainkan dengan bukti, tapi kalau ada orang yang yakin kata dia ni murtad dan dia ni orang mukmin, bukan orang yang jahat, bukan kaki orang jahat, bukan kaki orang nak bunuh orang suka-suka hati, bukan, atas rasa ghirah dia dan dia yakin memang ada bukti pada dia kata kawan ni kafir, dia pergi bunuh masalahnya, kita kata dalam Islam orang ni tak kena qisas. So ada syubhah, bahkan kerajaan yang akan bayar bagi dia diat dari segi asalnya. Itu dulu di Mesir jadi kes Faraj Foda. Faraj Foda ni seorang liberal. So dia ada berdebat dengan Syekh Ahmad Ghazali apa semua. Jadi akhirnya dia telah, disebabkan kata-kata kufurnya ni, ada orang awam biasa marah dengar dia cakap benda hina Allah, hina Rasul, pergi bunuh dia. Dia masuk mahkamah. Jadi orang yang bunuh dia ini adakah patut dihukum bunuh balik ataupun tidak? So masa itulah sebahagian ulama yang Allah Ta'ala telah muliakan mereka mempertahankan. Dia kata memang kalau kita kata tindakan dia salah dari segi dia tidak ikut undang-undang, sepatutnya yang ada kuasa otoriti untuk bunuh orang murtad ialah pemerintah. Tetapi tidak bermakna kalau dia bersalah dari sudut itu, darah dia pula kita nak ganti dengan darah kawan yang kafir tadi, tak mungkin. Kan? Maknanya kita kata
dari segi hukum syarak, dia ni tak boleh dibunuh balas. Dia tak boleh dibunuh balas. Sebab Faraj dah murtad, kafir. Kan? Itu ulama pertahankan. Dan daripada peristiwa itulah muncul balik perbincangan hangat berkenaan isu hukum orang murtad dalam Islam. Jadi ada orang yang cuba nak kilah agama Islam ni supaya ikut rentak barat, nak nafikan, kata di sana ada hukum murtad dan sebagainya. Tapi kita kata memang hukum Islam macam itu. Hukum Islam macam itu, kan? Maknanya ada orang yang darahnya tidak maksum, tidak terpelihara dari segi asal, tetapi syarak bagi hak untuk melaksanakan hukuman kepada pemerintah, kan? Hukuman pada pemerintah. Macam kita kata orang mencuri selipar di masjid, dia kena balun. Kita kata perbuatan AJK masjid, jemaah masjid balun budak ni salah, tapi bukan bermakna dia mencuri itu betul. So budak ni still kena dibicarakan di mahkamah dan dapat hukuman yang sepatutnya dia dapat, kan? Dan depa ini yang telah mencederakan dia secara teruk, kita kata ialah adalah pertimbangan syarak dari segi hukum, kan? Pasal dia yang buat salah dulu, kan? Tentulah syarak dia ada pertimbangan dalam kes ini dari segi diat dan sebagainya, kan? Tapi kita kata itu adalah kaedahnya. Maksudnya orang yang darahnya telah ditumpahkan oleh nas syarak, maka kita tak boleh nak hukum qisas bagi orang yang bunuh orang ini, walaupun kita mungkin boleh ta'zir dia dari segi dia melakukan tindakan di luar daripada sempadan kuasa dia sebagai melawan waliul amri, itu mungkin. Tapi dari segi kita nak kata dia telah bunuh orang yang setara dengan dia dari segi darah, lalu kita nak qisas dia, tak boleh lah. Pasal terbukti orang ini tidak setara dengan dia dari segi kedudukan darah, kan? Ala kulli hal, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, apakah kamu tidak melihat mereka yang menyangka bahawa mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan sebelum kamu? Yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka nak berhukum kepada hukum taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan mereka sudah disuruh untuk kufur dengan hukum tersebut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan hendak menyesatkan mereka dengan sesat yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu, dan bila dikata kepada mereka marilah kemari, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah telah turunkan, wa ila rasul, dan kepada rasul, untuk rasul buat keputusan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, engkau akan dapati orang munafiqin menghalang kamu sehalang-halangnya. Dan kata orang munafiqin takkan mau untuk pergi berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Jadi ini di antara situasi dan keadaan di mana orang munafiqin tak boleh lagi nak sorok kekufuran mereka. Dia ada batas. Kan? Macam golongan Rafidah, Syiah Rafidah. Dia taqiyah. Taqiyah nifaq, munafiqin. Tapi taqiyah mereka ada batas. Dia tak boleh taqiyah semua benda juga. Ada certain benda yang dia tak boleh nak taqiyah. Masalahnya sujud atas tanah, tak boleh sujud atas kapet, kan? Lepas tu tengok orang Syiah pergi dia Madinah pun dia nak sujud atas lantai. Kalau dia tak bawa batu tu, dia cari lantai sujud, kan? Kalau tak, setengah mereka tu segan nak keluar batu. Kadang-kadang kami perasan juga ada mereka tu, dia bubuh dalam poket. Masa nak sujud tu, dia buat keluar batu tu, dia sujud. Lepas tu bila bangkit, dia bubuh dalam poket balik. Dia takut orang nampak. Taqiyah, kan? Tapi dia taklah taqiyah sepenuhnya, kan? Macam Khomeini kata, kalau ada orang yang nawasib, ahli sunnah, main rumah, lepas tu duduk atas kursi ke apa-apa, janganlah basuh terus kursi tu, tunggulah dia balik. Lepas dia balik, kau basuh.
ahli sunnah najis. Kan ahli sunnah najis dalam fiqh apa nama Rafidah yang muktabar sekarang dalam fatwa Khomeini, dalam kitab fiqh dia, ahli sunnah najis. So masalahnya kalau kata kita tengok Mufti Perleh pergi letak Iran kita, memang dia tak tunjuklah part yang dia basuh balik kursi dia duduk tu. Kan? Tapi lepas tu mungkin dia basuh lah. Tapi dah lagi senang lah alasan COVID dan sebagainya kan. Tapi hakikatnya pasal najis tu. Kan? Memang dia buat yang tekak najis tu tak boleh nak taqiyah. Kan? Taqiyah depan-depan lah, lepas tu dia kan? So dia pun i'tiqad kita najis. Kan? Najis aini. Nasallallahu al-afiyah. Kan? Memanglah dalam perbincangan para ulama ahli sunnah wal jamaah, memang ulama ahli sunnah bahas adakah orang kafir najis. Sebab Allah kata innamal musyrikuna najas, orang musyrikin tu najis. Ada qaul yang syadz yang kata memang orang kafir najis. Kan? Tapi qaul ni bukan qaul yang muktabar dalam sunnah. Betul nak kata Syiah bila dia datang dalam bab fiqh, dia bukan ada ilmu fiqh. Dia bukan kerti apa. So apa yang dia buat? Dia hanya cari balik pendapat-pendapat yang ahli sunnah wal jamaah tak pakai. Yang fatwa-fatwa tu dia anggap menyelisihi dalil yang lebih sahih, yang mana majoriti ahli sunnah wal jamaah telah meninggalkan, dah abandon fatwa tersebut. Sebab fatwa tu kita panggil al-fatawa asy-syadzah. Fatwa-fatwa yang ganjil, yang memang tak kena dengan dalil. Yang mana kita yakin ulama yang bagi fatwa tu dia tersilap dalam masalah tersebut, walaupun dia ulama. So dia pun akan cari fatwa-fatwa macam ini, kemudian dia pun kata inilah mazhab Syiah macam ini. Sama juga macam nikah mut'ah. Memang kita tak nafikan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada pendapat sebahagian ulama yang mengatakan masih boleh berlaku nikah mut'ah dalam keadaan tertentu. Betul. Tapi pendapat ni kita kata berlawanan dengan dalil yang sarih, yang jelas, yang Nabi telah kata benda tak boleh. Kan? Lalu Syiah pergi kutip pendapat ni, yang Ahlussunnah tak pakai lah. Dia kutip lah. Kan? Bila dia kutip pendapat tu, dia kata inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. So bila ada orang yang tak peka dengan masalah ini, pergi berdebat dengan Syiah, dia akan sebut, tengok kami bukan, kalau hang nak marah kami pasal nikah mut'ah, dia kata tengok ni dalam mazhab Ahlussunnah ada juga yang kata macam kami kata. Hampa nak marah kami kata orang kafir najis, ni ada kan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. So kami anggap orang yang bukan Syiah kafir lah. So siapa kafir najis kan? Kita kata kita kena faham taktik dia. Yang hakikatnya Syiah dia bukan ada ilmu fiqh kan? Dia hanya ambil kedak-kedak yang Ahlussunnah wal Jamaah dah buang, yang kita dah tapis kata qaul ni, fatwa ni silap, hak tu yang dia ambil. Kan? Sama lah macam apa, Syiah dia ambil wuduk, dia tak basuh kaki, dia sapu kaki. Kan? Kita tak nafikan memang ada pendapat yang dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kaki ni cukup untuk sapu. Tapi pendapat tu syadz. Fatwa tu lemah. Kan? Jadi Ahlussunnah tak pakai fatwa ni. Sapu kering tu sapu air. Sapu air lah. Sapu air. Macam rambut, macam kepala. Kan? Dia kata fatwa ni tak pakai sebab Ahlussunnah kata yang sahih sapu tu atas khuf. Kan? Tapi Syiah dia bukan ada ilmu fiqh. Dia bukan ada hadis, dia bukan ada sanad. Sanad dia semua palsu, hadis dia semua rekayasa. So dia buat guna, dia tunggulah apa saja pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang Ahlussunnah tak mau pakai dah. Yang pendapat tu yang Ahlussunnah wal Jamaah dah confirm kata pendapat ni silap, fatwa ni tak kena dengan dalil, maka kita ambil, kita kutip. Kan? Dan Syiah antara contoh munafiqin. Mereka menyembunyikan kekufuran, menzahirkan Islam. Dia tak? Dia pun munafiqin. So itu bahaya bekerja sama dengan golongan Syiah. Namun kita juga kata tidaklah kebencian kita kepada Rafidah, kebencian kita kepada Iran sampai ke tahap kita nak berkawan dengan Yahudi Israel. Itu pun tak betul juga. Kan?
Kerana kita kata kita benci Syiah pasal apa? Pasal dia tu sebenarnya Yahudi berselindung. Puncak kita benci Syiah ialah kerana kebencian kita pada Yahudi lah. So tak logik. Kalau hari ni ada orang nak bertahan, dia kata oh ni negara-negara Arab yang buat perjanjian damai dengan Israel ni sebab nak lawan bahaya Iran. Kita kata bohong gila. Ini bukan nak lawan bahaya Iran, ini sudah masuk perangkap Iran. Kan? Dah masuk perangkap hakikatnya. Apatah lagi telah terbukti perjanjian yang dibuat itu bukan sekadar perjanjian damai. Dia adalah satu akidah baru. Macam yang UAE dengan Bahrain buat baru ni, dia bukan perjanjian damai ni. Ini benda baru. Dia bukan macam Mesir buat perjanjian damai dengan Israel, Jordan. Pasal memang negara-negara ni, Mesir, Jordan, memang pernah berperang secara realiti dengan Israel. Lepas tu dia buat gencatan senjata. Tidak ada di sana orang kata apa, nak mengiktiraf Yahudi dan sebagainya. Tapi perjanjian yang dibuat baru ni yang dipanggil Abraham Accord. Dia panggil apa? Abraham Accord. Perjanjian Ibrahim. Pasal kononnya nak mendakwa kita nak kembali bersatu atas millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, iaitu agama Yahudi, Kristian dan juga Muslim. Yang mana dia kata Nabi Ibrahim adalah bapa kepada tiga agama ini. Kita kata inilah yang Tuhan dah ulang kali nafi dalam Quran. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inilah dakwaan yang diulang-ulang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin dakwa kata mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ahli kitab pun sama. Yang Quran nafi berulang-ulang kali. Lepas tu hari ni datang golongan munafiqin zanadiqah ini. Mereka nak kata, ya, naknya kita Kristian, Yahudi, Islam ni semua balik kepada Nabi Ibrahim. Bohong. Kan? Nabi Ibrahim, Tuhan kata, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kan? Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'u wa hadha an-nabi. Orang yang paling utama dijadikan pengikut Ibrahim itu ialah orang yang mengikut agamanya dan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Kan? Lepas tu Tuhan kata Nabi kita Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutlah agama Ibrahim yang hanif. So pewaris hakiki agama Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang musyrikin. Kan? Tiba-tiba kita nak buat perjanjian dengan Yahudi atas dasar kononnya kita ni semua saudara berkongsi usul yang sama. Kita kata ini adalah kufrun surahun wa riddatun. Ini adalah kufur yang jelas dan riddah daripada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan? Yang tak mungkin kita boleh terima dan iktiraf. Tetapi tidaklah kerana kebejatan beberapa negara kecil Arab ini kita sampai nak berkawan dengan Rafidah Iran yang sebenarnya dia juga adalah watak utama dalam apa yang berlaku ini. Dia juga adalah watak utama. Kan? Dan kita bukan ingkar hanya kerana itu adalah UAE atau Bahrain. Bahkan semua negara sebelum-sebelum ini yang telah buat benda yang sama kita ingkar. Lebih awal daripada UAE dan Bahrain adalah Qatar. Kan? Yang lebih awal. Bahkan kita kata negara-negara yang konon-kononnya dulu buat perjanjian damai sahaja dengan Yahudi Israel ni, hakikatnya sampai ke sudah dia tak mampu pun nak perang dengan Yahudi. Kan? Tapi kita kata dia ada uzur lah kalau dia tak mampu. Tapi kalau dah sampai ke tahap nak berdamai, nak menyeru, nak mengajak orang supaya bertoleransi dan hidup dalam keadaan harmoni, mengenepikan perbezaan agama dan budaya, semuanya bersaudara di bawah atas nama Ibrahim AS, kita ini bohong lah, ini dusta lah, dan ini adalah kufur dan riddah. Kan? Nasallallahu al-afiyah. Saya termasuk berpaling daripada hukum Allah Ta'ala.
Ini ciri-ciri orang munafikin. Kan? Jadi Tuhan kata orang munafikin ni bila mereka diseru untuk berhukum kepada hukum Allah, mereka enggan. Dan mereka menghalang pula orang lain daripada berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tanya sikit Ustaz. Ya. Dia berhubung dengan ayat An-Nur 48 dan bersamaan dengan An-Nisa 60-61 ni. Kalau kita ambil senario negara kita yang macam enggan mengamalkan sistem Islam tu, macam mana Ustaz? Sebab tu tadi yang lupa tak sebut habis tadi. Dia hukum orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah Ta'ala ini, kita kata dia ada beberapa situasi. Selain daripada kita sebut tadi, kita boleh perincikan dia lebih lagi. Kita kata yang pertama, orang yang mengambil selain daripada hukum Allah sebagai sistem perundangan. Yang ini satu jenis. Yang kedua, orang yang tidak beriktikad kewajipan berhukum dengan hukum Allah. Di bawahnya ada beberapa kategori yang telah kita sebutkan tadi, sama ada dia memang i'tiqad tidak wajib, atau dia i'tiqad hukum Allah dengan hukum makhluk sama saja, atau dia kata dua-dua pun boleh, atau hukum makhluk lebih baik, atau hukum Allah dah ketinggalan zaman dan seumpamanya, atau dia ada kedudukan yang lebih baik yang tak sepatutnya dia masuk hukum ni, macam iblis. Iblis, kenapa dia rasa dia tak perlu sujud kepada Adam? Sebab dia kata ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik. Tak sepatutnya hang suruh aku sujud. Hang nak suruh malaikat sudah, jangan suruh aku sekali. Itu maksud ayat iblis. Ini macam ada setengah orang dia i'tiqad dia dah mencapai maqam wali, so tak sepatut lagi dia wajib solat misalkan. So dia macam iblis. Dia rasa macam dia lebih baik, kan? So kategori ini adalah kufrun akbar. Dari segi perbuatan tersebut, dia adalah kufur akbar. Yang ni orang yang mengambil sistem perundangan keseluruhannya, dari segi falsafah pelaksanaannya, dari segi sumbernya, daripada orang kafir, ini jelas dia telah meninggalkan, dia telah berpaling 100% daripada hukum Allah Ta'ala. Adapun kategori yang kedua, dia panggil kufrun asghar, kufur kecil. Yang ini bagi orang yang hidupnya memang mengaku Muslim, memang dia mukmin, dalam hati dia memang dia i'tiqad, memang dia percaya, dan dia memang nak ikut hukum Islam, tapi kadang-kadang kerana syahwat, kerana godaan hawa nafsu, kadang-kadang dia terbabas. Boleh jadi makna kadang-kadang tu mungkin dia buat sepanjang hidup dia, tapi rasa bersalah, menyesal tu ada dalam diri. Dengan masalah kita kata hakim yang memang dia secara asalnya undang-undang dia hukum syarak, sistem mahkamah dia syariah, tapi ada kes-kes tertentu mungkin yang kena tuduh itu ialah saudara mara dia, atau orang yang dia kenal, atau dia diberi rasuah untuk melepaskan orang tersebut daripada hukuman walaupun telah cukup saksi dan bukti masalahnya. So kita kata orang yang macam ini dia kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil. Macam orang mukmin yang beriman, yang memang i'tiqad arak tu haram, judi tu haram, zina tu haram, memang berdosa kalau buat benda ni. Tapi kadang-kadang sebabkan syahwat, nafsu, terleka, terlalai, pengaruh kawan, maka dia minum. Tapi dalam hati dia memang dia nak bertobat, dia insaf, dia rasa malu, kesal. Kan? Dibanding dengan orang yang kalau orang kata pasal apa minum arak ni, dia kata biasalah, normal lah, trend sekarang. Kalau yang trend sekarang itu bukan maksiat tu, itu kufur. Pasal apa tak tutup aurat? Inilah fashion zaman sekarang. Macam ni lah. Hak dia pakai tudung belit-belit ni semua ni tenggelam zaman lah dia kata. Yang ni bukan maksiat. Tapi ada orang dia tak tutup aurat tu sebab apa? Pasal tak terdidik daripada kecil. Masalahnya dia dah terminal dalam minda dia, tak apalah esok tu baru tutup. Yang dah muda lagi, cantik lagi. Kan? Orang nak tengok lagi. Kan? Esok dah tak siapa nak tengok, tutup lah. Kita kata dalam Islam terbalik. Masa muda Islam suruh tutup, masa tua dah siapa tak mahu tengok, buka habis lah. Kan? Orang tua-tua duduk rumah, takkan nak pakai tudung. Tak, Islam tak suruh. Kan?
Yang disuruh ni hak muda-muda lah. Kan? Ataupun yang masih ada tarikan. Kan? Tapi minda orang terbalik. Kan? Jadi kita kata orang yang macam ini, kita kata dia syahwat. Dia bukan apa nama, tak i'tiqad tudung tu tak wajib sebenarnya, tapi dia syahwat. So yang ni kita panggil dia kufur asghar. Dia meninggalkan berhukum dengan hukum Allah. Maka konteksnya adalah kufur asghar, kufur kecil. Sebalik kepada situasi negara-negara Islam hari ni, tak payah sebut Malaysia saja, mana-mana negara lah, kecuali setengah negara, setengah-setengah negara yang kecil. Kebanyakan negara Islam hari ni, mereka berhukum dengan apa yang ditinggal oleh penjajah. Yang ditinggal oleh penjajah bukan sekadar satu dua hukum, dia adalah sistem. Kalau siapa yang rajin nak baca buku undang-undang, misalnya di BP dia ada pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia misalnya. So disebut itu jelas. Perundangan di Malaysia ni dia bersumber kepada satu hukum Islam, satu lagi undang-undang British Common Law. Lepas tu ialah adat istiadat Melayu. Dia kata yang paling tinggi sumber dia ialah undang-undang British tadi. So dia letak, bukan sahaja dia jadikan Islam setara dengan undang-undang British, bahkan undang-undang British lebih tinggi sumbernya daripada macam kita, bukan kelas malam kita sebut kan, macam kes yang dadah tu lah kan. Penghakiman mahkamah jelas. Bila mahkamah kata Islam agama persekutuan hanya terpakai pada kadar yang diamalkan oleh British, maksudnya Islam yang boleh terpakai ialah pada kadar yang diamalkan oleh British, menunjukkan bahawa yang menguasai sistem ialah sistem British. Dan Islam hanya boleh berautoriti pada kadar yang diizinkan oleh common law, oleh British. So, penghakiman tersebut jelas memberikan kita gambaran bagaimana pahaman orang undang-undang kepada makna Islam sebagai agama persekutuan. Hakikatnya. So kita kata, tanpa kita ada mujamalah dengan siapa-siapa, kita kata perbuatan ini kufrun akbar. Tetapi kita tak boleh kata semua hakim di Malaysia, semua ahli parlimen adalah kafir. Ini salah. Kerana bukan mereka yang bawa benda ini. Mereka tertakluk kerana penjajah. Dan ada dalam kalangan mereka yang tidak i'tiqad benda ni. Dan mereka berusaha untuk mengubahnya. Tapi mereka tak mampu. Masalahnya. Ataupun mereka tertakluk dengan undang-undang yang ada. Dan belum mampu nak mengubahnya, masalahnya. Tapi kita tak katalah semua orang yang dalam sistem ini Muslim juga. Tak juga. Boleh jadi ada di kalangan mereka yang telah sampai ke tahap kufur atau menjadi munafik. Setengah orang yang memang beriman dengan undang-undang kafir. Setengah orang yang memang dia beriman dan dia percaya dengan undang-undang ini, sistem ini. Setengah orang memang ada. Sebab tu Fatwa bin Baz melarang orang Muslim daripada belajar undang-undang kafir itu sendiri, dilarang. Kerana dia akan bawa kepada kita percaya, i'tiqad dan terima dan sanjung benda tersebut. Hanya dibenarkan bagi mereka yang telah belajar hukum syariah untuk belajar perbandingan komparatif untuk menjelaskan kebatilan. Macam kita belajar comparative studies of religions lah. Kalau you belajar Kristian dengan tujuan you nak faham agama Kristian, so dengan harapan kalau you nampak Kristian ni macam okey, saya nak ikut Kristian, kita kata sebelum you ikut Kristian, you dah kafir daripada awal lagi. Sebab niat untuk kafir adalah kafir. Na'udzubillah min zalik. So itu salah, itu kufur. Adapun orang yang dah belajar agama Islam, dah belajar hukum hakam Islam, belajar akidah Islam, kemudian dia belajar agama lain untuk memahami kebatilan supaya dia boleh bantah, dia boleh rad. Itu kita kata sekarang ni ada dua seruan belajar comparative studies of religion ni. Dia ada dua aliran. Satu aliran Islam yang memang kita duk belajar, kami di Madinah pun belajar, sampai lah pun kita duk mengaji, yang ulama-ulama Islam adalah jago dalam bidang tersebut.
Tapi tujuan mereka adalah untuk dakwah dan menjelaskan kebatilan agama kufur. Tapi ada seruan kedua yang nak supaya agama-agama ini diajak di sekolah-sekolah, di universiti dengan tujuan apa? Supaya kononnya kita boleh toleransi, hidup saling faham, memahami. Yang ini salah. Sebab kita anggap agama tu macam betul, benar. Kita hanya boleh belajar perbandingan agama dengan tujuan mengingkari kebatilan agama selain Islam. So, balik kepada isu kita kata tadi, memang dari segi asasnya kita kata sistem perundangan yang ada ialah taghut, kufur. Tetapi dari segi kita nak hukum individu, itu perbahasannya lain. Perlu ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.